السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu, di mana sahaja kamu berada, pasti kematian akan menjemput kamu. Sekalipun kamu berada dalam tembok yang teguh, yang kukuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi ayat itu ayat yang mengingatkan pada kita soal kematian yang kita tak dapat nak elakkan. Jadi hari ini saya sambung perbincangan dalam kitab Al-Azkar. Sengaja saya pilih dalam kitab ini bab berkaitan dengan adab-adab kita, zikir dan doa, dan bagaimana kita beradab dengan orang sakit dan orang yang berada di akhir-akhir usia. Nak tunjuk pada kita bukan makan saja Nabi ajar cara makan, cara minum. Bukan dalam bab nikah kahwin saja Nabi ajar kita. Bukan sahaja dalam kehidupan Nabi ajar kita dalam ibadah, sembahyang, puasa dan seumpama. Sehingga kita nak bertemu dengan Allah, nak tinggalkan dunia pun telah diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pengajian yang lepas, antara yang telah kita bincangkan, di mana kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ada satu bab, babu wa'zi, bab memberi pesan kepada orang yang sudah sembuh dari sakit, supaya tunaikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun diajarkan oleh Rasul. Di mana disebutkan di dalam satu riwayat, seorang sahabat bernama Khawat. Khawat ini sakit, lalu diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa itu dia sudah sembuh sakit. Nabi pun kata, tubuhmu telah sembuh, wahai Khawat. Badan kamu dah sihat. Lalu kata Khawat, tubuh tuan juga semoga sihat ya Rasulullah. Lalu sabda Nabi, wahai Khawat, tunaikanlah janjimu kepada Allah. Kata Khawat, saya tidak ada janji apa-apa dengan Allah ni, tak ada. Sabda Nabi, bahkan sesungguhnya
Mana-mana hamba Allah yang sakit, kecuali Allah akan beri kebaikan padanya. Oleh kerana itu, tunaikanlah janjimu kepada Allah. Itu. Dia begini tuan-tuan. Rasulullah nak ajar kita bahawa kita ni masa sakit macam-macam kita sebut di dalam hati, di lidah kita. Kalau sehat aku nak berjemaah. Kalau sehat ya Allah aku nak sembahyang. Aku menyesal dulu-dulu waktu sehat aku tak buat begini, aku sakit dah ni ya Allah. Kalau aku diberi peluang kedua, aku nak buat baik pada keluarga. Nak bersedekah. Nak itu, nak ini, macam-macam janji-janjinya. Karena itu Nabi pesan, tunaikan janji itu. Ini antara bab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bincangkan dahulu. Nak tunjuk pada kita, Rasulullah bukan ajar kita ni dalam bab sembahyang puasa. Wa imma dalam keadaan kita sakit, kita sehat pun, dipesankan supaya menunaikan janji kita pada Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita sambung satu lagi tajuk dalam kitab Al-Azkar. Iaitulah zikir yang diucapkan oleh orang yang sudah berada dalam keadaan nazak. Doktor pun dah beri ubat macam-macam sehingga doktor kata tidak ada lagi jalan untuk kami usahakan. Bolehlah bawa balik si fulan ini. Itu alamat-alamat sudah berada di akhir-akhir usia. Apakah yang perlu dilakukan? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi, rawaina, kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi dan Sunan Ibn Majah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kata Sayyidina Aisyah, ra'aitu, saya melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di akhir-akhir usia. Nabi dalam keadaan nazak dah masa tu. Apa kata Aisyah? Saya lihat di sisi Nabi ada satu bekas air. Kemudian Rasulullah masukkan tangan dalam bekas air itu. Nabi pun basuh muka baginda sambil Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Jadi sambil Nabi celup tangan dalam air, Nabi basahkan muka, Nabi berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah saya. Berhadapan dengan sakaratul maut. Sakarat ataupun ghamarat al-maut ini kesusahan nak mati. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, maka di dalam hadis ini ditunjukkan bagaimana Rasulullah membimbing kita menghadap ataupun apabila kita berhadapan dengan orang yang sudah nazak. Jadi kita ni jangan lupa sebab kita nak meninggal kalau boleh dalam husnul khatimah. Bukan saja hidup ikut sunnah Nabi. Kalau boleh meninggal pun dalam keadaan masih mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah bersabda, yub'asu kull nas, akan dibangkitkan tiap-tiap manusia ma mata alaih, bagaimana akhir hayat dia. Kalau akhir hayatnya masih lagi bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, besok dibangkitkan di mahsyar pun begitulah keadaannya. Nak tunjuk pada kita bukan hidup je kita ingatkan Rasul, ikut Rasul. Sampai di akhir nyawa pun tetap mengamalkan sunnah Rasul yang mulia. Maka antara sunnah yang ditunjukkan di sini ialah jangan lupa berdoa. Kita ni kena selalu minta tolong Allah. Sebab tu Nabi ajar kita, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah saya. Tolonglah saya. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah memang ajar kita selalu minta tolong dengan Allah. Ni lepas mayang ni nak berzikir. Jangan ingat kita ni mampu berzikir. Maka Nabi ajar kita berdoalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Rasulullah ajar kita satu doa, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir. Sebab itu orang yang boleh berzikir lepas mayang, orang boleh berzikir ni kerana Allah tolong dia. Berapa ramai manusia tak pernah nak minta Allah tolong, akhirnya Allah tak bagi dia berzikir. Walaupun zikir tu mudah, subhanallah, subhanallah. Berapa ramai lepas mayang cabut aja. Sebab memandang ringan, akhirnya tak mampu buat. Sebab itu Nabi ajar kita minta tolong, ya Allah, tolonglah saya berzikir. Tolong saya untuk saya berzikir padamu, ya Allah. Wa syukrika, dan tolong saya untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Maka itu Allah sebut wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit orang bersyukur. Sebab itu kita kena selalu minta tolong, ya Allah, tolonglah saya. Tolong pertama, tolong untuk saya ni jadi orang berzikir. Yang kedua, tolong saya untuk selalu bersyukur. Yang tiga, tolong saya, ya Allah, wa husni ibadatik, untuk memperelokkan ibadat. Biar ibadat kita ni upgrading. Bukan handphone, dia upgrade. Ibadat pun kena upgrade. Jangan takut lama, tak pernah buat qabliyah, ba'diyah, tak pernah. Walaupun umur dah 60, 70 dah. Kena upgrade lah. Sebelum ni tak ada mayang duha, sekarang dah mula duha. Itu memperelokkan ibadah. Kalau sebelum ni semayang sekadar Fatihah aja, surah tak baca. Fatihah aja, waladhdallin amin, rokok je. Itu pun rokok baca sekali, subhanallah azim. Upgrade sikit. Itu namanya tolonglah saya Allah untuk perelokkan ibadah. Jadi minta tolong. Dan rupanya minta tolong ni suatu sifat mulia. Kita minta pada Allah kerana Allah yang maha berkuasa. Demikianlah Nabi berdoa. Ya Allah, tolonglah saya menghadapi sakaratul maut. Di sini kata para ulama, sakaratul maut ni bukan benda ringan, benda susah. Maka itu kata Sayyidina Aisyah, saya tidak hairan melihat orang mati dalam keadaan mudah setelah saya melihat bagaimana Rasulullah berhadapan dengan sakaratul maut. Apa maksud Aisyah? Dan kata para ulama, mengapa Allah Ta'ala waktu nak wafatkan Rasul, Allah jadikan Rasulullah dalam keadaan sakarat. Bukankah Rasulullah insan mulia? Bukankah mati mudah ni alamat orang mulia? Jadi di situ ulama duk bahas. Mengapa Rasulullah SAW insan yang paling Allah sayang, insan yang Allah paling agungkan, tapi waktu nak wafat dalam keadaan sakarat. Sakarat ni orang panggil terombang-ambing, susah nak cabut nyawa. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, ada dua sebab di sini. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seseorang itu kesukaran di saat kematian. Kerana setiap sakit yang ditimpa atas manusia, kita dah baca hadis yang lepas, orang diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat mereka. Itu sebabnya. Yang kedua, sakit yang kita hadapi ini Allah nak membersihkan dosa-dosa. Yang tiga, untuk menambahkan pahala. Yang pertama, mengangkat darjat manusia. Yang kedua, nak membersihkan dosa-dosa. Yang tiga, nak menambahkan pahala. Maka Allah beri sakit kepada orang beriman. Barangkali ada baki dosa-dosanya, dihapuskan di atas dunia, besok di hari akhirat diberi syurga yang tidak terhingga. Itu sebabnya. Kalau sekiranya sudah dihapuskan dosa, masih lagi Allah beri sakit pada mereka, maka sakit itu setelah terhapus dosa akan mengangkat darjat kemuliaan. Maka kata para ulama, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana makam rasul-rasul ni tinggi, maka nak sempurnakan ketinggian makam itulah Allah beri sakit
supaya dapat duduk makam yang paling atas sekali. Itu sebabnya mengapa digambarkan sakitnya Rasulullah waktu akhir-akhir usia. Itu yang kedua, kata para ulama, mengapa Allah Ta'ala beri sakit. Yang pertama, sebab Allah nak sempurnakan darjat kemuliaan seorang Rasul, Allah beri mereka sedikit sakit, supaya sempurna makam dan darjatnya di hari akhirat. Yang kedua, kata para ulama, Rasulullah kekasih Allah, tapi Allah beri kesukaran meninggal kerana nak tunjukkan pada kita bahawa kematian tu memang sakit sungguh. Sakit sungguh. Wa imma seorang yang Allah kasih seperti Rasul pun Allah beri sakit. Cuma Allah zahirkan kesakitan pada Rasul. Jadi itulah kata Sayyidina Aisyah, saya tak heran tengok orang mati mudah. Sebab hakikat mati itu memang susah sebenarnya. Cuma yang nampak mudah macam orang kafir. Tengok filem-filem kungfu tu kan. Filem kungfu tu, bila hero tu nak mati tu, dia dah nazar tu, dia sempat wasiat. Lepas tu, selesai wasiat, dia beritahu siapa pembunuh dia, kepala dia pun lentuk mati. Senang je hero tu kan. Ini saya peminat filem kungfu, saya tahu lah. Sama juga filem Hindustan tu. Dia sempat lagi pusing-pusing menyanyi nak mati tu. Tukar baju 2-3 pasang tu. Baru dia mati, senang aja. Hakikat kematian ni kata para ulama susah sebenarnya. Cuma dinampakkan secara zahir mudah. Hakikat sebenar-benarnya sakit yang amat sangat. Maka Allah zahirkan ke atas Rasul. Itulah kata Sayyidina Aisyah, saya tak heran tengok orang mati mudah. Kerana hakikat mati itu sebenarnya memang susah. Baik. Jadi di situ kita faham mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah tolonglah saya menghadapi kesukaran mati. Bukanlah kesukaran itu suatu menghinakan, supaya kita melihat dengan mata yang bersih bila tengok orang mati susah tu ya. Kalau orang beriman, Allah nak angkat darjat mereka. Kerana itulah berkata seorang ulama, seorang soleh, setelah memahami bagaimana sukarnya Rasulullah wafat dalam keadaan nazak, sakaratul maut, apa kata beliau? Saya suka kalau saya mati dalam keadaan susah. Setelah saya melihat bagaimana susahnya Rasulullah wafat, kerana saya mahu sehingga akhir nyawa saya tetap diberi pahala amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau boleh mati nak mudah betul. Tapi ulama-ulama yang melihat hadis Nabi ni, mereka memahami bahawa orang beriman, ya Allah beri mati susah, rupanya sampai akhir nyawa dia sabar, pahalanya diberi oleh Allah Ta'ala, darjatnya diangkat Allah. Itu sebab sebilangan orang soleh kata, saya suka kalau mati, bukan mati mudah, tapi biar mati susah sikit. Mati dalam keadaan sakit. Supaya sampai akhir-akhir nyawa masih ada pahala saya di sisi Allah tu, tulis lagi pahala tu. Itu beza faham kita dengan faham orang-orang soleh. Baik hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah ajar kita selalulah minta tolong pada Allah, sama ada di waktu senang ataupun di akhir-akhir nyawa. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Aisyah bagaimana akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian jugalah orang bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang tanya, ya Umar, mengapakah orang-orang beriman itu ketika nak wafat mereka nak meninggal dalam keadaan susah, sedangkan orang-orang kafir itu meninggal dalam keadaan yang mudah? Lalu kata Sayyidina Umar begini, kata Sayyidina Umar, orang-orang yang kafir ini mereka juga melakukan kebajikan-kebajikan. Mereka ada rumah anak yatim, mereka tolong orang miskin, mereka pun ada dipanggil charity, macam-macam mereka buat. Maka oleh kerana mereka ini orang yang kafir, maka segala balasan kebaikannya akan dibalas di atas dunia. Maka itulah Allah beri mereka kaya, Allah beri mereka mewah, Allah beri mereka senang atas dunia. Termasuklah nak mati pun dimudahkan, supaya akhirat jangan mereka minta pahala daripada Allah Ta'ala. No, Allah tak bagi dah akhirat. Itu jawapan Sayyidina Umar. Mengapa orang yang kafir tu
Mudah aja gitu. Satu. Adapun orang beriman ni, kata Sayyidina Umar, orang beriman ni, mereka ni atas dunia ada baki-baki salah yang mereka buat. Maka Allah nak bersihkan, Allah beri mereka sikit sakit. Dan sebahagian mereka ni punya amal-amal yang baik. Maka Allah nak angkat darjatnya di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala bagi balasan-balasannya di hari akhirat nanti. Maka itulah dibersihkan mereka, diangkat darjatnya dengan kesakitan-kesakitan di akhir-akhir nyawa itu. Jadi di sinilah kita diajar oleh Allah, oleh Rasul, supaya memandang positif, ya, pandang positif orang sakit ni. Sebab orang kita ni kan selalu kalau tengok orang sakit mati payah ni mesti simpan saka ni. Ini mesti bela hantu raya. dia punya judge orang tu. Orang Melayu ni bisa dia punya hukum dia. Dia hukum orang atas zahir. Ini susah nak mati ni. Ni mesti ada amal-amal sesat ni dulu ni. Jangan judge begitu, ya. Jangan mudah sangat. Jangan mudah, tuan-tuan. Allah Rabbi, ya. Kalau kita nak judge mati susah itu alamat orang jahat, kata Sayyidina Aisyah, begitulah hayat Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah saya menghadapi sakaratul maut ini. Itu Rasulullah minta tolong. Dan di sini juga kata para ulama, sebagai pedoman kita supaya kita ni tahu apa yang perlu kita minta di akhir-akhir usia. Jadi kalau Rasulullah tak doa begini, kita pun tak tahu nak buat macam mana. Samalah tuan-tuan, kalau Nabi tak ajar wuduk, nak sembahyang macam mana? Nak wuduk macam mana? Nak berzikir macam mana? Semua telah diajarkan oleh Rasul. Sampailah di akhir usia pun Nabi ajar kita. Seterusnya kata Imam Nawawi, Rawaina fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sepotong hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan masa tu Nabi sudah nazak. Nabi baring di atas dada Aisyah. Nabi bersandar di dada Aisyah. Sebab itu Sayyidina Aisyah berbangga dengan beberapa kemuliaan yang Allah beri. Antaranya kata Sayyidina Aisyah, wafat Rasulullah di atas riba saya. Sandar ke Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah dengar apa yang Nabi baca di akhir-akhir usia. Nabi berdoa, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini doa yang Nabi baca di akhir usia. Kalau tak boleh baca kod Arab, tuan-tuan baca kod Melayu. Pertama, ya Allah ampunkan saya dan rahmatilah saya dan himpunkan saya bersama Rafiqul A'la. Rafiq ini dalam bahasa Arab ialah kawan. Kawan-kawan yang duduk tempat tinggi, makam yang tinggi. Orang panggil high level punya kawan lah. Jadi Rasulullah minta, yang pertama minta ampun. Yang kedua minta rahmat. Yang tiga minta agar ditemukan dengan rakan-rakan yang punya kedudukan-kedudukan yang tinggi itu. Maka begitulah kita besok-besok kalau dah duduk hujung-hujung usia, dah nazak, tuan-tuan, antara doa yang Nabi ajar kita, mintalah, ya Allah ampunkan saya. Persoalannya di sini ialah mengapa Rasulullah minta ampun dan minta rahmat, sedangkan Rasulullah tak ada dosa. Dan Rasulullah memang sudah dijamin syurga. Persoalannya, mengapa Nabi masih minta ampun dan rahmat? Dan mengapa Nabi minta nak bertemu dengan rakan-rakan yang punya kedudukan-kedudukan mulia? Sedangkan Rasulullah orang mulia sekali. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sinilah kata orang kampung saya, what so-called leader by example, you know. Itu maknanya contoh teladan terbaik.
Maknanya tuan-tuan, kalau Rasulullah tak minta ampun, memang Nabi sudah diampunkan dosa. Kalau Rasulullah tak minta rahmat, memang Rasulullah itu pembawa rahmat. Tapi Nabi nak ajar kita apa, nak baca bila kita ni dah huzur, dah nazak ni. Pertama minta ampun lah. Yang kedua minta rahmat. Ya. Itu jawapan kenapa Rasulullah berdoa. Nabi tak baca pun tak apa. Tapi Nabi nak ajar kita. Jadi kalau Nabi dah ajar kita, jangan lupa kita baca. Dan kemudian Nabi minta nak bertemu dengan teman-teman yang punya makam tinggi. Maka kata ulama, maksud Nabi nak berjumpa dengan rakan-rakan yang duduk makam tinggi ialah makam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebilangan ulama mengatakan Rasulullah nak berjumpa dengan golongan-golongan orang-orang soleh. Sebilangan ulama kata Rasulullah nak berjumpa dengan Allah Ta'ala sendiri. Di sinilah kita bila dah berada di akhir-akhir usia, dah nazak, antara benda yang patut kita minta, ya Allah, aku nak bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik-baik itu. Kerana hakikat kematian ni, lepas mati manusia, kita ni akan berjumpa dengan kawan-kawan kita yang baik-baik ni. Batu orang beriman ini disuruh hidup baik-baik, mati baik-baik, besok berhimpun dengan orang baik-baik. Dibawa rohnya naik sampai ke suatu tempat namanya Illiyin. Di Illiyin itulah mereka akan jumpa dengan saudara, kawan-kawan, ahli keluarga yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari kalangan orang-orang soleh. Jumpa. Malah mereka bertanya khabar. Apa khabar si fulan itu? Apa khabar si fulan itu? Tanya khabar. Kalau orang tu masih hidup, diberitahu. Kalau orang tu dah mati, dia tanya apa khabar si fulan. Kata roh yang baru sampai, dia dah meninggal dah. Maka orang yang duduk di Illiyin ni berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengapa kami tak jumpa mereka? Kenapa kami tak jumpa? Rupanya baru disedari, si fulan ni tidak berhimpun dengan orang soleh. Dihimpunkan dengan orang-orang kafir di satu tempat namanya Sijjin. Di sinilah kita disuruh berdoa, ya Allah birrafiqil a'la. Baik itu bila orang mati, apa kita kata? Ya Allah, semoga rohnya bersama dengan orang soleh. Kita doakan dia bersama orang soleh. Takut-takut dia tak pergi sana. Dia pergi dekat Sijjin. Sijjin, tempat himpunan orang-orang kafir dan munafik. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, di situ Nabi nak ajar kita minta ampun. Jadi sebelum mati minta ampun. Ni waktu sihat pun banyak-banyaklah minta ampun. Soalnya mengapa Rasulullah baca Allah maghfirli warhamni? Tadi saya dah jawab. Rasulullah nak ajar kita apa yang patut kita minta. Jadi yang patut kita minta ialah mintalah ampun. Nak tunjuk apa-apa hal kita ni, tuan-tuan jangan lupa minta ampun. Mengapa minta ampun? Tuan-tuan pun baca doa antara dua sujud. Bangkit duduk tu, apa tuan-tuan baca? Rabbighfirli warhamni. Betul? Orang mati. Tuan-tuan semayang jenazah. Apa doa semayang jenazah? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmat dia. Soalan saya, mengapa minta ampun dan rahmat? Boleh jawab? Sebab apa kita ni disuruh banyak-banyak minta ampun, minta rahmat? Jawapannya tuan-tuan, itulah kita kena minta ampun banyak-banyak pada Allah. Sama-sama kita meminta ampun. Sebelum mati ni banyakkanlah minta ampun dengan mak ayah, minta ampun dengan kawan-kawan. Paling besar minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab apa minta ampun? Sebab kita ni semua mati nak ke mana tuan-tuan? Syurga. Syurga tak boleh masuk kalau kita ada dosa. Yang boleh masuk syurga, orang yang mendapat ampun. Itulah jawapannya, banyak-banyaklah minta ampun. Syurga tak boleh masuk kalau kita ada dosa. Walaupun sedikit, dicelup dalam neraka dulu. Kita tak mau masuk neraka. Na'udzubillah min zalik, ya Allah, lindunglah kami dari neraka. Lepas tu nak masuk syurga. Ya. Nak masuk syurga macam mana? Dosa. Minta ampun, ya Allah. Ampunkan daku, ya Allah. Itu satu. Sebab apa? Rasulullah sampai akhir nyawa masih lagi suruh Allah maghfirli
Berdoalah, ya Allah ampunkan aku. Yang kedua, mengapa minta rahmat? Mengapa minta rahmat? Minta ampun sebab kita ni ada dosa. Kalau dah diampunkan dosa, agak-agak layak ke masuk syurga. Nak masuk syurga dengan apa? Saya dulu pernah duduk di Ampang Hilir, dekat desa Pahlawan, dekat Tasik, Ampang Hilir. Dekat situ tuan-tuan ada Rentry Club, Polo Club. Kondominium dekat tepi tu, sewa dia sebulan 10,000, 15,000 kondominium punya sewa. Rumah banglo dekat tepi Tasik tu, sewa banglo tu 50,000 sebulan. 50,000 sebulan, 10 bulan 500,000, setengah juta. Fully furnished. Saya nak sebut tuan-tuan boleh bayar. Akad 50,000, apa ada barang Ustaz? Atas dunia itu fully furnished, banglo sebutir. Syurga ni tuan-tuan nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa syurga? Itu yang duduk setahun, 2 tahun, duta-duta duduk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bolehlah bayar. Syurga nak duduk berapa tahun? Selama-lama. Apa boleh bayar syurga? Dengan amal kita yang tak seberapa, dengan puasa kita pun culah macam-macam. Lepas tu nak masuk syurga dengan apa? Ya Allah, hanya dengan belas ihsan kau je ya Allah. Itulah namanya aku minta rahmat kau je ya Allah. Kalau Allah tak rahmat, Syekh, tak boleh masuk syurga kita ni. Lepas tu berangan nak pergi syurga macam mana? Lepas tu jangan lupa banyakkan Allah maghfirli warhamni. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah rahmatlah aku. Sampai orang dah mati pun kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah kau ampunkanlah dia, kau rahmatlah dia. Nabi pesan sangat, mintalah ampun, mintalah rahmat. 2 benda inilah penyelamat kita besok hari akhirat. Sebab itu kita berdoa, minta ya Allah ampunkan, baca doa kunut. Bangkit doa kunut. Allah maghfir lil muslimin. Tiap Jumaat tu imam baca Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Allah semua ceritanya minta ampun, tuan-tuan bacalah, mintalah ampun Allah. Jadi kesimpulannya di situ kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir-akhir nyawa masih lagi mengajar supaya kita ni jangan lupa minta ampun, minta rahmat. Kerana 2 benda inilah yang memungkinkan kita pergi syurga. Tanpa ampun kita tak layak pergi syurga. Kalaupun dah diampun, tanpa rahmat Allah, nak masuk syurga dengan apa? Sedangkan syurga tu mewah, semewah-mewahnya. Rumah mewah atas dunia pun kita tak boleh bayar, Syekh. Ini kan pula syurga Allah Ta'ala yang sangat mewah. Allah Rabbi, kalau begitu banyaklah minta ampun. Dan kemudian yang ketiga, Nabi ajar kita birrafiqil a'la. Ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Izinkan aku bertemu dengan teman-teman yang mulia, ya Allah. Moga-moga kita dihimpunkan nanti, ditemukan dengan orang-orang saleh. Sebagaimana Nabi sendiri berdoa. Padahal tuan-tuan, Rasulullah dah dijamin semua kebaikan. Kalau Rasulullah yang Allah jamin pun masih berdoa, kita ni manusia besya-besya ni kalau tak minta agak. Jadi kesimpulannya, mintalah pada Allah. Ya Allah ampunkanlah daku. Ya Allah rahmatilah daku. Sekadar itu, semoga Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.